A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur islam wal mujahidin wa ikhwanina fi Filastin, fi Gaza, fi Iraq, fi Kashmir, fi Suria, fi kulli makan wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma hafadhil Masjidil Aqsa. Allahumma hafadhil Masjidil Aqsa. Allahumma hafadhil Masjidil Aqsa. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumiz zalimin. Fansurna 'alal qaumun Yahud wan Nasara ya arhamar rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrain la tadallu ma tamassaktum bihima kitaballah was sunnati. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, sahabat pimpinan surau, sahabat pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, siap surau, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah, seterusnya hadirin, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana masih lagi Allah Taala panjangkan umur kita, dapat kita sembahyang berjemaah maghrib tadi secara berjemaah. Mudah-mudahan dapat kita sembahyang isyak sebentar lagi dalam keadaan berjemaah. Inilah di antara yang disebut pemberian yang Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian orang. Sebahagian lagi tak dapat. Kita rasa sembahyang maghrib berjemaah, sembahyang isyak berjemaah ni, kalau tuan-tuan ni dah rasa tak ada apa dah. Sebab apa? Sebab dah hari-hari buat. Tapi pada orang yang tak dapat, dia merupakan satu kerugian. Bukan semua orang Allah Ta'ala pilih datang surau masjid. Begitu juga puasa malam depan tu. Ada orang Allah Ta'ala pilih pergi puasa malam sekarang ni, kat puasa malam. Ada orang Allah Ta'ala pilih duduk dalam majlis agama. Tak sama. Dia kan dua benda yang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut. Tempat yang Allah Ta'ala paling suka ialah masjid ataupun surau. Tempat yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah pasar. Di tempat dua berbeza tu. Dia bila dah tertua ni tuan-tuan, kebanyakannya tuan-tuan ni lebih tua pada saya. Kualiti ibadah tu, semayang dah, tapi kena semayang dekat tempat di mana azan dilakukan. Semayang dah, tapi jangan tinggal. Semayang di awal waktu,
di tempat yang diazankan, kemudian jangan tinggal sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Sunat witir, sunat duha, dan juga sunat tahajud, sekurang-kurangnya satu hari 2 rakaat. Ini di antara benda yang disebut. Jadi kita alhamdulillah, walaupun kita hari-hari hujan, dihujani air, tak sama dengan saudara kita di Gaza yang dihujani dengan peluru, bom. Dia orang dah biasa dengan bom. Kita ni kalau dengar bom agak ada yang jalan. Kalau bom jatuh tepi kita, terperanjat misal, meninggal. Jangan cakap bom, orang tengok Muhammad Ali bertinju kalah, meninggal. Orang Gaza tu tuan-tuan, orang Hamas, Brigade Al-Qassam tu, dia pergi berjuang tu, 2 matlamat dia. Pertama nak menang, kalau tak menang nak mati. Dia menang pun dia berjaya, dia mati pun dia berjaya. Itu sebab dia. Orang dia tak nak lari, tunggu pertahankan negara. Itu salah satu peluang untuk mendapat syahid, mempertahankan negara. Yang lari-lari itu maknanya pengecut tu. Mempertahankan negara. Apa kelebihannya syahid ni tuan-tuan? Saya cerita ni bukan nak suruh tuan-tuan daftar nama malam ni pergi Gaza pula, jawab pasal. Ni semua jalan pun dah sengit dah, benda perang. Tu. Perang ni banyakkannya orang muda, orang muda, orang berani. Rasulullah 50-an perang lagi tuan-tuan. Apa dia ganjaran syahid? Ganjaran syahid. Pertama, orang yang mati syahid, dia tak rasa sakit mati. Nabi sebut ada fasa sakit dalam kematian. Nabi mati sakit. Tapi orang syahid mati tak sakit. Itu kelebihan dia. Kita tengok pecah kepala, hancur kepala, kena tembak. Tapi di sisi Allah dia tak sakit. Ini yang diterangkan oleh nas Al-Quran dan hadis-hadis tentang kelebihan orang yang mati syahid. Kita tengok orang-orang yang mati tu macam-macam lah, terburai perut lah, apalah. Itu sebab saya selalu pesan, jangan, kalau boleh gambar perang tu jangan di forward kan. Kadang-kadang kita membuka aib orang, aurat orang meninggal. Pertama, orang yang mati syahid dia tak rasa sakit, sikit pun tak. Yang kedua, dia tidak ada melalui alam barzah. Tak ada. Dia tak ada alam barzah. Saatnya kubur ke seksa kubur memang tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Dia tidak akan dibangkitkan nanti bersama-sama orang lain di padang mahsyar. Tak ada. Tak ada berdiri padang mahsyar, telanjang matahari segala, tak ada. Dan dia tidak ada timbangan mizan pada dia, tak ada. Tapi dia ada meniti di titian sirat. Dan orang syahid ni disebut dia meniti titian sirat sepantas kilat. Sepantas kilat. Sekarang mereka berada di dalam perut-perut burung yang hijau di dalam syurga. Macam mana? Wallahu alam. Nak takwil-takwil tuan-tuan tak berani. Tak boleh. Sebab tak ada nas. Tapi maknanya dia berada dalam syurga, di dalam perut burung-burung yang hijau. Tu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, orang yang syahid dunia dan akhirat ini, dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia.
Boleh pilih ayah, mak, ayah mentua, mak mentua, bini, anak-anak, Allah. Beruntung sungguhlah. Itu sebab beria-ia benar. Dia pergi tu nak mati. Tapi belum tentu mati. Macam saya cerita tuan-tuan, Bilal bin Rabah pergi perang berpuluh-puluh kali pergi perang, tak mati, akhirnya mati sakit juga. Syahid ni merupakan pilihan Allah. Jaga-jaga. Sebab disebut orang yang mati syahid pun, kalau mati meninggalkan hutang, roh dia terawang-awang, tak boleh naik ke langit. Yang tertua ni saya selalu pesan dengan tuan-tuan dan juga saya, kalau boleh jangan berhutang. Harta ni ada dua, satu harta mudah alih, satu lagi harta yang tidak boleh dialih. Apa dia harta yang tidak boleh dialih? Rumah, tanah, itu tetap. Apa dia harta yang mudah alih? Apa dia? Kereta, duit, emas, ni semua. Jagalah. Sebab saya selalu pesan, takut kita mati, dah tertua kita ambil hutang. Disebut orang yang mati syahid sekalipun, kalau mati meninggalkan hutang, roh dia tidak terawang-awang, tidak boleh naik ke langit. Tu. Jadi kita rajin doakan dia. Ada tuan imam saja cadangkan saya buat solat hajat, doa je tuan-tuan. Kena ada dalam hati kita benci akan Israel ataupun khususnya Zionis. Apa makna Israel? Israel tu apa makna Israel? Israel tu makna dia hamba yang soleh. Makna Israel tu dia sama macam Israfil, Israel. Israel tu makna dia hamba yang soleh. Dia bahasa Ibrani, bahasa dulu. Itu sebab baru-baru ni ada ulama teguh, hancur Israel. Israel tu merujuk pada siapa tuan-tuan? Israel tu merujuk kepada Nabi Allah Yaqub. Israel ni keturunan dia turun daripada Nabi Yaqub. Daripada Nabi Ibrahim turun Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ismail susu galuh dia turun sampailah Nabi Muhammad. Tu. Nabi Ishak, lepas tu Nabi Yaqub. Tu start Bani Israel. Bawah dia Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Itu sebab orang Yahudi ni tuan-tuan, Bani Israel ni, dia salah satu perkara dia tak nak terima Nabi Muhammad ni sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni bukan orang Yahudi. Dia tak terima. Dia sangka Yahudi ni bangsa yang paling baik, bangsa yang paling banyak dilantik jadi Nabi. Betul. Sampai Nabi Isa, diingat Nabi akhir zaman itu Nabi keturunan Bani Israel ataupun Yahudi. Arab Quraisy. Itu yang dia tak terima tu. Kita nak kata orang Yahudi saja pun tak boleh juga. Sebab ada sahabat Nabi yang Yahudi. Siapa dia sahabat Nabi yang Yahudi? Abdullah bin Salam. Ramai lagi. Yang Yahudi, Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, dia bukan sebarang orang. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, dia seorang sahabat. Dan dia pakar rujuk kepada orang Yahudi tentang kitab Injil dan kitab Taurat. Sebab ada ulama teguh, kalau boleh jangan sebut Israel lah. Yahudi sebut Zionis. Zionis. Sebab kalau kita tengok ada juga orang Yahudi yang dalam YouTube tu dia cakap, Yahudi yang berada di Israel tu bukan mewakili semua Yahudi. Yahudi tidak membunuh kanak-kanak dan tidak membunuh orang tua dia. Maknanya adalah Yahudi yang baik, ada juga yang baik. Ada juga Melayu pun ada yang tak baik. Betul tak? Tu.
Cuma kalau kita sebut dalam semayang tu, kalau kita kunut, jangan sebut Palestin, sebut Filastin sebutan dia. Tapi ada juga ulama cakap boleh, sebab kita ni bukan selalu, kita bukan orang Arab. Dia tak sebut Palestin, dia sebut Filastin. Gazzah, tak boleh sebut Gaza. Dan dia tak sebut Syria, dia sebut apa? Suria. Orang isap rokok senang ingat. Gudang garam Suria. Tu. Tapi kalau dalam semayang lah, kalau doa biasa tak apa. Dalam masa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, naikkanlah makam, tinggikanlah darjat Islam dan orang Islam. Tu. Allah mansur Islam, ya Allah tolong dan bantulah ikhwanina, saudara aku, fi Palestin, di Palestin. Allahumma faddil Masjidil Aqsa. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa. Kadang-kadang kita salah tengok tuan-tuan, dekat dalam internet ditunjuk yang kuning tu, itu bukan Masjidil Aqsa. Dia ada lagi satu yang serupa tapi bukan warna kuning. Yang kuning tu bukan Masjidil Aqsa. Tu. Ada orang salah anggap, dia ingat yang kuning tu Masjidil Aqsa. Itu dibina oleh Yahudi, tempat tamadun dia. Saya pun tak ingat apa benda, tapi bukan tu. Doalah sama-sama tuan-tuan, kena ada dalam hati kita benci akan orang Zionis ni, dan doalah. Ustaz, saya tak reti bahasa Arab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena ingat bahasa Arab tu, kalau kita tak faham, Allah Ta'ala tu worldwide. Allah Ta'ala faham semua bahasa. Ya Allah, ya Tuhanku, selamat dan selamatkanlah saudaraku di Palestin. Dia ada dua, Ustaz. Palestin tu dia ada dua. Palestin tu yang sebelah dekat Masjidil Aqsa tu, itu di bawah PLO. Itu jangan kena serang. Yang di bawah Hamas ni di Gaza. Di Gaza. PLO tu dia dulu kan ada perjanjian dengan Israel. Tu. Hamas ni dia takkan mengiktiraf Israel. Israel ni tak ada negara asal dia. Waktu Hitler bunuh banyak Israel dulu, lari. Orang Israel ni ada yang diambil oleh Amerika, ada yang diambil oleh Britain. Dan dengan jasa kebaikan, orang Palestin ambil. Akhirnya jadi peperangan. Bila peperangan dia menang, dia dibantu oleh Amerika. Dia ambil lah tanah Bukit Golan tu semua. Merebak. Lama makin besar. Sudahnya orang Palestin pula yang macam menumpang di bumi Israel. Doa sama-sama. Betapa kita tuan-tuan 3 hari hujan pun dah risau dah. Dia dah berapa hari perang dah. Semalam masuk hari ni dia dah sebulan 1 hari perang. Dia start 7 hari bulan, hari ni dah lah 8 hari bulan. Tak ada api, tak ada air, dikepung. Daripada segenap sudut, melainkan daripada Mesir je sikit. Dikepung keliling, kemudian dibom daripada darat, daripada udara, daripada laut. Tuan-tuan bayangkan Amerika punya jahat. Dia cakap apa? Dia akan mempertahankan Israel dengan segala senjata yang dia ada. Tu Joe Biden. Tapi percayalah, Allah berserta dengan orang yang benar, insya-Allah. Baik, buka muka surat 85 yang ada kitab. Tak ada kitab dah? Baik, kita sambung baca kitab. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang apa kita sebut.
dengan umur yang Allah Ta'ala bagi panjang, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kita, ampunkan dosa kita, permudahkan segala urusan kita. Saya nampak kat sini kitab tadi. Tak ada. Tu. 85. Titik 3 atas. Qala mu'allifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Kita masih lagi menceritakan tentang tajuk terapi kerasnya hati. Pada waktu solat Jumaat, engkau hanya satu orang yang memberi nasihat, iaitu si khatib. Khatib ni siapa tuan-tuan? Khatib ni orang yang membaca khutbah. Orang yang solat jumlahnya banyak, namun hanya satu yang memberi nasihat. Penulisnya cakap sembahyang Jumaat yang bercakap seorang, yang mendengarnya ramai. Ada orang dia pandai bercakap, tapi dia pandai buat kerja. Ni manusia. Ini saya tak sebut politik tuan-tuan. Jangan dipolitikkan. Ada orang dia tak pandai bercakap, tapi dia pandai buat kerja. Ada orang pula pandai cakap, tapi tak pandai buat kerja. Cakap apa pun tidak, abuk. Tapi paling teruk sekali, cakap pun tak pandai, kerja pun tak pandai, abuk. Cakap ni tuan-tuan, Nabi sebut apa? Kalamun sihrun. Kata-kata itu umpama sihir. Cakap tu dia boleh jadi macam sihir. Tak percaya pergi coket, tengok orang jual ubat. Ya. Cakap kan, kita pun terpengaruh beli ubat. Sungguh tuan-tuan. Dan kebanyakan orang yang mula-mula beli tu semuanya kawan-kawan yang penjual jual ubat. Allahu akbar. Tu. Kita tengok ramai orang beli. Jadi kita dah dengar dia cakap kan. Macam saya cakap lah. Biar roboh kotak Faris, biar hancur asal habis, di lambung anda pacah jatuh berderai gitu. Kita pun dengar je. Dia cakap, siapa nak? Saya offer hari ni 1 botol. Biasa saya jual RM10. Hari ni 2 botol saya bagi RM15. Dia pun letak, orang pun beli. Orang yang 10 pertama beli tu siapa? Kan kawan dia juga. Tu orang jual ubat. Tu. Kita pun tengok, ramai orang beli. Tu yang Piramli buat tu. Dia ceduknya air longkang. Kita pun beli. Tu. Itu sebab Nabi sebut al-kalamu sihrun. Cakap itu kadang-kadang menjadi sihir. Itu sebab satu orang Rusia, dia pakar silap mata dan dia pakar sihir. Orang tanya dia, dalam banyak-banyak orang, siapa yang paling susah engkau nak sihir, paling susah engkau nak tipu? Dia cakap apa? Orang Islam yang kuat semayang susah dia. Itu bukan orang Islam cakap tu. Orang kafir. Dia cakap orang yang paling susah aku nak sihir, susah aku nak tipu, orang Islam yang kuat sembahyang, yang kuat baca Quran. Dia cakap macam seolah-olah dia ada pelindung. Siapa yang memelihara sembahyang dia, Allah Ta'ala akan pelihara. Percayalah. Kita tengok orang yang kena scammer tu. Tu. Tengok orang yang jenis kena. Tu. Jadi kita ni tuan-tuan,
Segala-galanya berlindung dengan Allah. Saya ajar satu malam. Kalau tuan-tuan pergilah Wisma Yakin. Tahu Wisma Yakin? Tahu? Orang lama takkan tak tahu. Orang dulu panggil Wisma apa? Wisma Confident. Wisma Yakin. Kalau ada orang jual ubat, tuan-tuan duduk situ, diam ya, baca. A'udzu bikalimatillah tammat minasyaitonir rajim wa min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Kalau ada dia memakai, mesti dia cakap, sesiapa yang ada sini, tolong jangan ganggu, saya nak cek makan. Gitu. Tak percaya cuba buat. Tambah kalau yang jual ubat tu ada bakar-bakar kemian. Baca a'udzubikal. Tambah sikit. A'udzubikalimatillah tammat minasyaitonir rajim wa min syarri ma khalaq. A'udzubikal. Baca. Tapi jangan baca kuat-kuat. Yang buka kopiah. Duduk tengok boleh jauh. A'udzubikal. Nanti dia cakap. Tuan-tuan yang ada tahu baca-baca ni janganlah kacau. Saya cik makan dia cakap. Ditujukan pada siapa? Ada orang yang baca tadi. Kalau tak ada, bawa tasbih. Tasbih tu sebelum pergi, tuan-tuan lumurkan dengan minyak kasturi kijang, bawa. Duduk dekat-dekat dengan tempat dia meniaga tu. Kalau dia bakar kemian. Dia tahu. Banyak kan orang berubat ni tuan-tuan. Kalau dia tahu jin-jin tu, rupanya dia pun ada pakai. Saya ada seorang bertekak dengan saya dekat Sungai Buloh, dekat kem askar tu. Dia cakap dengan saya, kalau kita nak baca kitab, kita pergi masjid. Dia cakap. Saya cakap, kenapalah cakap macam tu? Saya boleh hantar, dia cakap. Saya boleh ambil jin ni, saya boleh hantar dekat rumah awak. Saya cakap dengan dia, awak tak ada kuasa satu pun. Laisa kamislihi syai'. Jangan cakap besar dengan saya. Semuanya ketentuan Allah. Apa kuasa dia boleh hantar? Tak boleh. Dia sebab orang yang takut je kena. Orang yang tak takut, insya-Allah. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat melainkan Allah. Tidak ada. Sebab dia suruh kita mengaji tauhid. Apa makna istighna? Saya masuk tauhid sikit malam ni. Apa makna istighna? Istighna makna dia maha kaya Allah Ta'ala, tidak berhajat kepada yang baharu. Itu istighna. Ini tauhid, tuan-tuan. Sebab orang yang pergi, tuan-tuan ingat orang yang pergi perang tu, tauhid dia calang-calang. Ada. Tambah yang ikat bom kat badan tu, pergi letupkan tu. Tuan-tuan ingat sikit-sikit ke nak keberanian nak pergi letupkan badan. Tuan-tuan nak bakar mercun cucu suruh pun daripada jauh. Itu pun takut. Belum meletup lagi dah meloncat dah. Ini nak letupkan badan. Yakin ya Allah, mati aku ni mati syahid macam tu. Maknanya pegangan dia tauhid. Man arafa nafsi faqad arafa Allah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Saya ambil satu contoh lah malam ni, istighna. Kita cakap sebab tauhid sikit. Maha kaya Allah, tidak berhajat kepada yang baharu. Itu maksud dia istighna. Sifat istighna ada berapa? 11. Pertama wujud. Apa maksud dia Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada yang baharu? Allah Ta'ala wujud, kita pun kita wujud tak? Wujud tak ni? Wujud. Adalah ni. Yang tak nampak tu pun ada juga yang tak nampak. Tuan-tuan tak nampak, ada yang ada. Itu lain. Wujud kita memerlukan kepada yang baharu tak? Memerlu apa dia? Mak ayah kahwin, mak ayah jima. Bila sperma bercantum dengan ovari, maka jadilah kita. Itu wujud kita. Wujud Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang baharu.
Qadim, sedia wujud. Macam mana dia wujud? Wallahu alam. Itu yang dinamakan zat. Mana dalil dia? Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam yalid wa lam yulad? Tidak beranak dan tidak diperanak. Kita wujud nak ada mak ayah. Itu contohlah. Ada tak manusia yang wujud tak ada mak ayah? Ada tak? Ada. Nabi Adam, Siti Hawa, tak ada mak ayah. Digumpal-gumpal daripada tanah. Khalaqtahu min tin. Kau jadikan Adam itu daripada tanah. Digumpal-gumpalnya. Dibuatnya lembaga, kemudian jadi Adam. Dia tiupkan roh. Itu asal kejadian manusia. Kita ni bukan daripada tanah, daripada darah. Min nutfah. Air mani. Darah tu daripada air mani tu daripada darah. Kita, Allah Ta'ala ada gitu. Ada tak manusia yang ada mak tak ada bapa? Ada. Siapa? Nabi Isa. Dia hidup ke meninggal? Hidup lagi. Itu yang maksudnya Allah Ta'ala tu tidak memerlukan kepada yang baharu. Kita pun tak semestinya kalau mak ayah kahwin dapat anak. Berapa orang kahwin berpuluh-puluh tahun dapat anak. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Istighna maknanya maha kaya Allah, tidak berhajat kepada yang baharu. Ni tauhid. Lawan istighna ialah iftikar. Apa makna iftikar? Maha kaya Allah, berhajat yang baharu kepada Allah. Tu. Kita ni berhajat tak kepada Allah? Berhajat. Tuan-tuan duduk ni pun berhajat pada Allah. Tu. Malam besok belum tentu lagi boleh duduk gini. Tentang malam besok Tok Imam sebut nama kita kat sini. Sungguh. Fulan bin Fulan, khususan ila ruhi almarhum Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Nama siapa? Wallahu alam. Mungkin salah seorang pada kita. Mungkin salah seorang pada isteri kita, anak kita. Malam besok. Malam bila? Malam besok. Apa contoh iftikar? Saya ambil satu je. Dalam sifat iftikar. Istighna sifat dia 11. Iftikar sifat dia berapa? 20 tolak 11 berapa? 9. Salah satu sifat dia ialah ilmu. Tu. Ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji malam ni, dapat tak dapat ilmu, memerlukan siapa? Memerlukan pada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Siapa sebut tu? Allah. Tidak akan ketahui kita akan ilmu-ilmu melainkan dengan izin Allah. Itu sebab orang yang tahu pun tak boleh nak action, tak boleh nak anggap, kau ni tak tahu, aku tahu, tak boleh. Sebab tahu dia tadi pun dengan izin Allah. Asalnya pun dia tak tahu. Siapa yang bagi tahu? Allah. Itu sebab orang yang mengajar ni, tuan-tuan, kena jaga sikap dia. Jangan datang tu rasa orang yang bawah ni semua bodoh. Kita sama-sama bodoh. Kita jahlu. Apa makna jahlu? Jahil. Apa makna jahil? Tak pandai. Apa makna tak pandai? Bodoh. Jangan malu sangat nak ngaku bodoh. Yang pandai itu Allah. Saya selalu sebut dengan tuan-tuan, Allah Ta'ala ambil sikit je nanti. Allah Ta'ala pusing sikit je. Allah Ta'ala pusing sikit je otak kita. Habis. Semua benda yang kita tahu dah tak
dah tak ingat. Tuan-tuan tengok orang nyanyuk. Dulu saya pergi nak mengaji, ada satu orang Abuya, nama dia Abu Cik bin Wahid. Dia nak murid kepada Tuan Guru Haji Wahid yang popular dekat Melaka tu, yang kata wali Allah. Saya pergi jumpa dia tuan-tuan, tapi lambatlah. Dia memang alim. Orang kampung panggil dia Abuya. Sayangnya waktu saya jumpa dia dah cakap berulang nyanyuk. Sekejap dia tanya kita, engkau bila balik? Baru tadi Abuya. Habis borak-borak lagi, nanti dia tanya lagi, engkau bila balik? Itu maknanya dia, ingatan dia dah tak 100% no. Itu sebab kalau ada orang muda dengan orang tua, kalau yang boleh jadi imam disuruh pilih orang muda. Tengok tuan imam tadi, suara waladhdallin ujung. Kalau boleh disuruh orang muda, sebab kita orang tua ni lain, tenaga tak sama, takut kita lupa. Dan lagi satu, orang tua ni kadang-kadang dia dah mula pakai gigi palsu. Sama ke orang gigi palsu dengan orang gigi betul? Tak sama. Kita ni tuan-tuan, sungguh kalau tuan-tuan dapat datang masjid, dapat datang berdiri, dapat semayang, kalau tak dapat semayang berdiri pun dapat semayang duduk, dapat semayang kat surau, Allahu Akbar. Betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tambahlah kalau dah 70 lebih, dah dekat 80, masih lagi Allah Ta'ala bagi kat surau masjid. Allah. Bukan semua orang dapat. Ada orang umur 80 pakai seluar pendek duduk kat kedai lagi ada. Ada tak? Ada. Jadi bersyukurlah banyak-banyak. Keadaan akan berubah sama sekali ketika engkau mendatangi kuburan. Semua penghuni kubur akan memberi nasihat padamu. Penulis ni tuan-tuan, dia nak ajak kita menghayati tentang erti kata sebenar kubur. Yang mendengarkan jumlahnya sedikit, tetapi yang memberi nasihat jumlahnya banyak. Maknanya kalau kita pergi kubur tu, kita tak dapat pengajaran, makna rugi kita. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Tengok saja kubur, sepatutnya dah tahu. Dah mendatangkan keinsafan kepada kita. Tengok je kubur. Belum apa lagi, tengok je kubur. Tu kadang-kadang kita heran, orang pergi kubur boleh sakokor, borak-borak. Sebenarnya pergi kubur itu adalah satu nasihat. Memperingatkan kita bahawa satu hari besok kita di antara orang yang sama-sama duduk mendiami liang lahat. Inilah perkara yang unik. Tak banyak terjadi dalam kehidupan dunia kecuali hanya di tempat yang bernama kuburan. Dia cakap kubur ni adalah satu benda nasihat yang unik. Kubur memang diam, tak bisa berbicara, tetapi suaranya mampu menembus relung hati manusia yang paling dalam, melebihi suara khatib di masjid. Maknanya tadi dia cakap kalau dekat masjid seorang bagi nasihat, yang dengar ramai. Tapi kalau kat kubur, seluruh ahli kubur itu merupakan satu iktibar kepada kita. Tuan-tuan tengok, saya selalu jumpa orang meninggal, bila dia nak dikebumikan, ini bahagian masing-masing. Ada yang beho rosak lah, ada yang kenderaan bocor lah, ada yang hujan lebat lah. Maknanya kita bila meninggal besok tuan-tuan, bahagian kita tak sama. Adalah tukang mandi balik kampung, balik kampung, patutnya meninggal lepas subuh, lepas asar baru dapat mandi. Ni bahagian kita tak tahulah dia.
Sebab dia minta mudah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Kerana itu marilah kita ziarahi si pemberi nasihat yang diam itu. Siapa dia penasihat yang diam itu? Ialah kubur. Duduklah sendirian di hadapannya, bayangkan seluruh kejadian di dalamnya. Semoga kita boleh mengambil iktibar. Allahu Akbar. Kalau dah masuk dalam tu, semua benda dah tak ada dalam dunia tak ada guna dah. La yanfa'. Kubur tak lebih dari sebuah lubang yang akan ditiduri manusia. Ketika jatah waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan telah habis, kubur menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam menjalani ujian. Dekat mana kita menjalani ujian? Dalam dunia. Berjaya tak berjayanya kita, penentuan dia bermula di dalam kubur. Sebab disebut kubur tu boleh jadi sebahagian daripada nikmat syurga, dan kubur juga boleh menjadi sebahagian daripada azab neraka. Kembali Al-Rafa'i berkata, kami mengubur jenazah seorang pemimpin. Kami menyadari bahawa umur yang dimiliki manusia terbatas. Kekuatan yang ada akan musuh. Semua angan-angan akan musnah. Kekuatan yang ada akan musnah. Semua angan-angan akan terputus. Seluruhnya akan dibatasi oleh kubur. Sebab dulu saya selalu cerita dengan tuan-tuan, ada seorang sahabat tu, dia silat cekak. Dia silat cekak. Hebatlah. Dia belajar ilmu sikit-sikit kebal silat cekak. Dia ikut saya balik kampung. Saya nak bawa dia balik kampung, nak urut arwah bapa saya. Ceritalah, ustaz gini. Saya pun nak. Dia cakap dia ada kenal satu orang yang belajar ilmu kebal lah, silat. Saya cakap yelah, baguslah. Lepas tu sampai satu tempat saya berhenti. Saya pergi mana tuan-tuan? Saya singgah kubur arwah mak saya. Mula dia tunggu dalam kereta, lepas tu dia keluar. Cik tengok apa Ustaz? Ziarah mak je. Kat kubur. Lepas tu dia cerita dengan saya lagi. Dia memang suka cerita lah. Silat dah apa lah. Saya cakap dengan dia, yang abang cerita tadi silat hebat, kebal apa semua tu, akhir dia pergi ke mana? Saya cakap pergi ke sini. Ni dalam kubur ni tali pinggang coklat, tali pinggang hitam, ilmu kebal, kapten, semua ada ni. Dia cakap Allah Ustaz. Hebat mana pun kita, ke akhirnya ke mana? Kubur. Saya cakap ni dalam ni ada yang dulu selendang kuning, selendang merah. Tuan-tuan tahulah selendang selendang hijau. Semua dah tak ada dah. Yang tinggal selendang. Sekarang kat mana? Kat sini lah. Allah Ustaz dia juga. Baru dia sedap. Kita ni tuan-tuan, apa sekalipun kita, ni dalam ni mana tahu ni dulu tak bonser, tak apa, tak gangster. Dah tertua ni gangster apa benda. Tolak pun jatuh. Tu. Penghujung. Kekuatan yang ada akan musnah, semua angan-angan akan terputus, seluruhnya akan dibatasi oleh kubur. Maknanya apa? Orang yang hebat macam mana sekalipun, orang yang pandai macam mana sekalipun, orang yang gagah macam mana sekalipun, batasan dia apa? Batasan dia kubur. Sampai masa engkau menteri ke, engkau agung ke, engkau siapa ke, engkau apa sekalipun ke, engkau tali pinggang hitam ke, engkau apa gangster ke, ayahanda ke, tok ayahanda apa benda ke,
batasan dia kubur. Tu. Saya berhenti situlah. Dah 8 suku lah, 8.20. Hari ni bulan 8 ni bulan 11. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sebut. Ada apa nak tanya? Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat, dan juga bila Allah Ta'ala jemput pun kita masih lagi dalam keadaan beribadah dan mentaati perintah Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang menentukan segala-galanya, ya Allah. Engkau yang mengatur segala-galanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, dan Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ya Allah. Dan Kau ampunkanlah, ya Allah, seluruh umat Islam sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Kepada saudara kami yang berada di Palestin, ya Allah, khususnya di Gaza, ya Allah. Bantu dan selamatkanlah mereka, ya Allah. Bantu dan selamatkanlah mereka, ya Allah. Bantu dan selamatkanlah saudara kami di Gaza, ya Allah. Berilah kemenangan kepada agamamu dan pejuang-pejuang agamamu, ya Allah. Kau peliharalah Masjid Al-Aqsamu, dan Kau peliharalah bumi para anbiya-Mu daripada kafir-kafir musyrikin, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Dalam keadaan yang Kau redha, ya Allah, yakni dalam keadaan Islam, ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadahmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Hanya doa yang kami mampu panjatkan buat mereka, ya Allah. Begitu juga kami khususkan doa ini buat pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah kebajikan yang pernah dilakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Bukannya mendapat azab-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami, ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu, ya Allah. Bagi bertemu dengan para Rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah.
جعلنا